اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan-persoalan berkaitan dengan pembicaraan yang dibicarakan. Anda juga boleh mendengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah minggu ni akan menyambung lagi pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang ke-6. Kira-kira minggu ini minggu yang ke-4 lah. Pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang ke-6 iaitu tertib. Sebagaimana yang saya sebut di permulaan tadi, yang mengikuti live FB boleh mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Kalau ada soalan-soalan yang tidak berkaitan, kalau saya ada kesempatan, saya akan jawab kemudian. Ataupun kalau tak sempat minggu ini, saya akan jawab minggu yang akan datang. Kemudian minggu terdahulu ada yang mengikuti FB Manis FM mencadangkan agar soal jawab dibuka kepada pendengar dan penonton. Jadi untuk buka soal jawab tu mungkin tak dapat diadakan lah. Maknanya kalau nak mengemukakan persoalan, tulis dalam FB begitulah. Ada cadangan minggu yang terdahulu. Semoga agar soal jawab agama dibuka pada pendengar dan penonton di siaran langsung di Manis FM. Itu mungkin tak dapatlah nak diadakan. Itu soalan minggu, bukan minggu lepas lah. Minggu lepas program Talaki Safinatun Najah tidak dapat diadakan kerana elektrik terpadam. Tidak ada elektrik minggu lepas lah. Ni minggu yang terdahulu ada cadangan supaya dibuka soal jawab agama tu, tak dapat lah. Jadi kalau ada persoalan, boleh kemukakan melalui Facebook Manis FM. Jadi Facebook Manis FM ni selain daripada boleh kongsi dengan saudara-saudara mara, kawan-kawan, boleh juga mengemukakan persoalan. Dan melalui Facebook juga boleh mengulangi dengar. Ataupun terkadang ada masa yang kita tergendala tidak dapat mengikuti program Talaki Safinatun Najah pukul 6 petang setiap Jumaat ni, boleh ikuti lagi lah melalui Facebook Manis FM. Itu kelebihan lah. Selain daripada pihak radio Manis FM live dalam radio, jadi pihak Manis FM pun dibuat juga melalui live FB. Itu di antara kelebihan dia, yang mana
usahakanlah supaya sama-sama istiqamah. Yang mengajar pun kena istiqamah, yang mendengar pun kena istiqamah. Tetapi terkadang ada masyakkah, ada kekangan menyebabkan tak dapat mengikuti pada masa live. Tapi Alhamdulillah apabila ada FB Money FM, boleh ikuti juga kemudian. Yang mana sidang pendengar maklumi pembicaraan dalam program Talaki Safinatun Najah ini pembicaraan yang sambung menyambung. Sambung. Jadi kalau tak dapat ikuti sekali ke kurang-kurangnya, apabila sambung minggu kemudian tu kemungkinan agak mungkin akan jadi tergantunglah. Jadi sama-samalah, yang mengajar sama, yang belajar sama, sama-sama jaga istiqamah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri masa kepada kita terhad, beri kesihatan kepada kita terhad, beri masa lapang kepada kita terhad. Masa umur kita ni bila-bila masa sahaja habis. Begitu juga dengan masa ke kesihatan ke samalah. Jadi dengan umur yang Tuhan beri, kesihatan yang Tuhan beri, kelapangan yang Tuhan beri, sama-samalah kita semua jaga istiqamah di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau sidang pendengar menggunakan pakar kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Jadi kitab Safinatun Najah ni ringkas sahajalah. Jadi ambil tajuk kitab yang lengkap dan kitab Safinatun Najah ini, kemudian saya akan perincilah, perinci. Sebab itulah minggu ni sudah masuk minggu yang keempat berkaitan dengan tertib, yang mana bukan hanya bicara tertib ketika berwuduk. Jadi pergi kepada minggu dahulunya bicara bab tertib satu, mualak satu. Dahulunya bicara tertib mualak ketika jamak takdim, ketika jamak takhir. Jadi saya akan pergi kepada pembicaraan yang lain yang masih lagi berkait dengan tertib. Bila sebut tertib, saya sekalikan dengan mualak. Yang mana tertib ni fardu wuduk yang ke-6, mualak ketika berwuduk hukumnya ada sunat. Jadi tertib mualak kita sudah bicara beberapa minggu yang terdahulu. Jadi kalau menggunakan pakar kitab Safinatun Najah hak Jawi, muka surat 4 yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sadisu at-tertibu. Dia kalau hak Jawi, terjemahan dia ada di bawah. Bermula yang ke-6, fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6 daripada 6 fardu wuduk, itu tertib. Tertib ni bersusun. Basuh muka serta berniat, basuh tangan sampai ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki hingga kepada 2 mata kaki, itu tertib. Kemudian saya pergi pada mualak. Mualak ni sambung menyambung antara basuhan-basuhan wuduk ni. Mualak hukumnya adalah sunat. Tertib fardu wuduk wajib. Mualak ketika berwuduk hukumnya adalah sunat. Kemudian sidang pendengar, pembicaraan di bawah tajuk tertib ini bersusun satu-satu fardu wuduk ni, dia akan pergi kepada pembicaraan ketika sedang berwuduk, belum lagi selesai, tiba mari perasaan syok, ragu sama ada anggota sebelum sudah dibasuh ataupun belum. Ini dia akan membicarakan ketika membicarakan rukun tertib. Saya akan pergi nanti. Kemudian berkaitan dengan ini bicara ketika berwuduk. Sama juga ketika membicarakan rukun solat yang ke-13 tertib. Dalam pembicaraan rukun solat yang ke-13 tertib pun sama.
Yang mana dalam solat tertib rukun. Satu rukun wajib kena jaga tertib dia, susunan dia. Kemudian kita sudah ke hadapan, tiba mari perasaan syok, ragu di hati sama ada yang terdahulu tu buat ke tak buat. Ni biasa akan dibicara ketika membicarakan pembicaraan rukun tertib. Samalah ketika kita bicara bab wuduk, sama juga ketika bicara tertib ketika sembahyang. Ini saya akan pergi nanti. Tapi dalam pembicaraan syok ketika berwuduk, fardu wuduk yang sebelum buat ke tidak, sama dengan hukum syok ketika salat, rukun wuduk sebelum buat ke tidak, dia pembicaraan yang perlu kepada tandaan. Pembicaraan yang perlu pada tandaan. Kemudian antara pembicaraan syok ketika berwuduk, syok ketika solat, dia pembicaraan dia hampir sama hukum. Hampir sama. Boleh dikatakan hampir sama. Jadi saya akan sekalikan pembicaraan syok ketika berwuduk dan juga syok ketika solat. Sama ada rukun sebelum ditunaikan ataupun tidak ditunaikan. Ini dibicara ketika membicarakan rukun tertib. Kita ni rukun tertib wuduk. Kita rukun tertib wuduk. Tapi pembicaraan sama dengan ketika membicarakan rukun solat yang terakhir, yang ketiga belah, iaitu tertib. Tapi perlu kepada tandaan. Kena tanda sebab dia satu masalah. Ini saya sudah sebut terdahululah. Nak bicara ketika membicarakan rukun tertib. Cuma dahulu saya ada saya ada bercadang nak bicara juga tertib mualak ketika membaca Fatihah, tertib mualak ketika membaca tasyahud akhir. Di sini ada soalan sedikit ni daripada Muhammad Nur Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sekiranya berwuduk dengan air hujan yang menyirami badan atau menyelam dalam sungai, adakah perlu berniat tertib? Kita tertib ni tak ada berniat. Tertib ni berlaku gitu je lah. Kita berwuduk di bawah air hujan, itu kena tertib lah. Kena tertib. Sama juga kita berwuduk di bawah pahit shower, pahit ujang. Kita panggil pahit ujang lah. Pun samalah kena tertib. Adapun ketika menyelam di dalam sungai, selepas terselam sekalian tubuh ni anggota wuduk lah, daripada kepala terselam, muka, tangan, kaki terselam dalam air sungai, walaupun punggung tu timbul, tak ada masalah punggung tu, sebab punggung tu bukan anggota wuduk. Tapi ketika selam satu badang lah, kita kira bila selam satu badang, dia pun niat saja aku berwuduk kerana Allah, selesai dah. Tiba-tiba lepas berniat saja, sesaat tu juga dia sudah angkat muka dia daripada air, sudah terhasil rukun tertib. Tu kalau kata menyelam dalam air sungai. Kalau kita mandi, kalau kita berwuduk bawah air hujan, kita berwuduk bawah pahit hujan dalam bilik mandi, sama. Tu dia kena tertib lah satu-satu anggota. Bukan perlu berniat tertib. Tertib bukan berniat. Mana tertib itu? Kalau kita menyelam, dia dapat tertib secara sekelip mata. Antara muka, tangan, kepala, kaki itu lepas berniat saja, dia dapat tertib dalam sekelip mata. Tu kalaulah kata ketika menyelam. Tu ada satu soalan lagi, tapi saya pun tengok macam mana ni. Takut fokus pada soalan, kan tak sempat nak fokus kepada pembicaraan. Ini soalan daripada Abdul Rahman. Kalaulah setelah beberapa jam selepas mandi wajib, ni mandi wajib, didapati di kuku tangan terdapat beberapa titik cat, adakah kena ulang mandi semula dari awal ataupun hanya basuh pada kuku tersebut sahaja? Dahulu saya sudah bicara ketika membicarakan
Mualak ketika mandi wajib. Mualak ketika mandi wajib sunat. Beberapa jam sekalipun tengok ada di tubuh perkara yang menghalang katak ketika mandi wajib. Dia hanya buang perkara itu sahaja, kemudian basuhkan sahaja. Sebab dia mualak ketika mandi wajib, hukumnya sunat sahaja. Sudah mandi wajib, lama dahnya, berjam-jam dah, baru nampak di tangan, di tapak kaki ada getah, contohnya lah. Di tangan ada sisi ikan. Tapi itu panjang pembicaraan lah. Panjang pembicaraan. Yang mana kalau di tapak kaki itu ada getah, ataupun plastising hak budak-budak bermain tu di tapak kaki, tu kemungkinan plastising tu terpijak selepas mandi wajib. Itu dia akan bicara lain dah pulaknya. Hak ni kalau kata sisi ikan, yang mana kita pasti kita sentuh ikan sebelum mandi wajib. Mana sisi ikan tu pasti ada sebelum mandi wajib. Lepas mandi wajib setengah jam ke sejam tak kira. Ada sisi ikan di tangan. Maka wajib buang sisi ikan, hanya sambung meratakan air di tempat sisi ikan tu saja. Bukan kata kena mandi wajib semula. Sebab ketika mandi wajib tertib tidak ada, tapi mualak ketika mandi wajib hukumnya adalah sunat. Kemudian tadi sebab saya ada janji ni, saya ada buat catatan. Apa yang saya bicara tiap-tiap minggu saya ada buat catatan. Sebab dahulunya saya pergi tertib mualak ketika solat jamak takdim, jamak takhir. Kemudian saya kata nanti saya akan tambah pula tertib mualak ketika membaca Fatihah, tertib mualak ketika membaca tasyahud akhir. Ini ringkas je lah, ini ringkas je. Jadi ketika membaca Fatihah, tertib tu wajib. Tertib mana? Kena mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barulah sambung dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana apa tertib? Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Jangan tukar tertib dia. Tidak sah Fatihah. Kita maklum. Adapun tertib ketika membaca tasyahud akhir, sunat. Sunat lah. Kita tertib sentiasa. Ketika membaca tasyahud akhir kan, kita mulai dengan At-Tahiyya. Kemudian Assalamu Alaika. Kemudian Assalamu Alaina. Kemudian Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ambil depan je ni. Nak cepat. Jangan pula tasyahud gitu. At-Tahiyya. Lepas tu Assalamu Alaika, Assalamu Alaina. Tu sambil depan je. Takut jadi salah faham pula. Ditertib seumpama tu sunat. Tapi jangan tinggal lah tertib tu. Maksud macam mana ustaz kalau sunat? Mana kalau dia tak tertib, sah lah tasyahud akhir. Tapi janganlah tinggal perkara sunat. Tak tertib macam mana bunyi dia. Selepas sujud yang kedua, dia pun tasyahud akhir. Duduk comel-comel. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Contohnya, orang pun dengar pelik lah. Apa baca tasyahud akhir? Tak tahu depan belakang ni, contohnya. Tak tahu depan belakang, contohnya. Kata, macam mana sah ke tak sah? Tak ada tertib tu. Tertib ketika membaca tasyahud akhir, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jangan tinggal. Tertib tengok pelik pula. Ada pun mualak ketika membaca Fatihah. Mualak ketika membaca tasyahud akhir tu wajib. Maknanya antara satu-satu bacaan Fatihah dan tasyahud akhir, dia hanya berhenti sekadar bernafas. Bernafas orang muda ni cepat. Bernafas orang tua ni mungkin ada sedikit panjang. Bernafas orang yang ada umpama penyakit lelah, mungkin bernafas dia tu 2-3 saat ke, wallahualam lah. Aku dah bernafas lah. Kalau orang muda mungkin kau dah bernafasnya 1 saat 2 saat je. Tapi kalau orang jenis lelah, mungkin 3-4 saat. Tengoklah kau dah bernafas masing-masing. Kau dah bernafas masing-masing.
Ketika membaca Fatihah sama, ketika membaca tasyahud akhir sama, dia terhenti kerana batuk. Dia terhenti kerana menguap, contohnya. Maka itu tidak memutuskan mualaf selepas habis batuk, selepas habis menguap, sambung balik. Berhenti kalau dah menapah dan perkara tak dapat tidaklah. Contohlah kalau kita kata beginilah. Dia imam sampai di tempat sujud sejadah. Makmum ni mari lambat sedikit subuh pagi Jumaat pagi tadi tu. Jadi dia baca Fatihah separuh, imam sujud sejadah, maka makmum sujud sejadah. Bangkit dia sujud sejadah, makmum masih lagi boleh menyambung balik Fatihah yang diterhenti kerana mengikuti imam sujud sejadah. Itu tidak memutuskan mualaf. Tapi itu kena perinci baliklah hak berkaitan dengan syarat ketika membaca Fatihah dan syarat ketika membaca tasyahud akhir. Cuma minggu yang terdahulu tak ada yang menyoal berkaitan dengan suara berbisik ketika membaca bacaan rukun qauli, Fatihah, tasyahud akhir, takbir, salam dan juga selawat tu berbisik. Dia membaca rukun qauli ni dia panggil berbisik ke apa tak tahulah. Tapi syaratnya keluar suara dengar di telinga. Berbisik tu keluar suara lah barangkali. Berbisik mana apa ni? Dia kena baca masih ditakbir, rukun bacaan. Fatihah, rukun bacaan. Tasyahud akhir, rukun bacaan. Selawat selepas tasyahud akhir, rukun bacaan. Salam pertama, rukun bacaan. Dia wajib membaca, kena keluar suara. Dengar di telinga sendiri. Kalau hanya bergerak bibir mulut dipanggil hamsun, tidak memada, tidak sah dalam mazhab Syafi'i kita. Dia kena keluar suara, dengar di telinga sendiri, dalam keadaan suasana yang tenang. Kalau suasana tu bising, hujan contoh, mungkin tak dengar, tu tak apa. Kemudian dengar telinga pula, telinga hak normal lah. Telinga hak normal. Telinga hak normal lah. Kalau telinga normal ni telinga hak asal tu. Kalau kemudian tu telinga dia jadi macam berat sedikit. Bukan pekak ni. Pekak tak dengar langsung. Telinga dia agak berat sedikit. Jadi bacaan perlahan tu, dengan koda lama tu, tak dengar dah sebab telinga dia jadi berat. Memada dah dengan hak sebelum ni. Dia dengar di telinga, suasana yang tenang, bukan bising. Telinga yang sederhana, telinga yang normal lah. Bukan telinga yang berat. Itu soalan 2 minggu yang terdahulu. Jadi saya nak pergi pada pembicaraan berkaitan dengan syok ketika kita sedang berwuduk. Syok ketika kita sedang berwuduk. Faham tak syok? Di syok ni, kalau kita syakung ni bahasa Arab, syok. Syok ni kalau kita terjemah Melayu jadi ragu-ragu. Ada pun waswas, sidang pendengar kena faham molek. Waswas ini, dia hanya mari lintasan-lintasan begitu je. Waswas ni jangan duk layang. Waswas ni gangguan daripada syaitan. Waktu jangan duk layang waktu. Waktu kena usahakan hindari. Jangan ikuti waswas yang datang ke dalam hati. Dia syok ni lain. Syok ni memang 50-50. Contoh-contoh. Kita nak basuh kaki. Baru je basuh kaki sebelah. Ni contoh. Baru je basuh kaki sebelah. Kepala sapu ke tidak? Tu. Sekarang ni nak basuh kaki ni. Kita katalah. Basuh kaki dah sebelah. Basuh dah sebelah kaki. Basuh dah sebelah kaki. Tiba-tiba syok. Kepala sapu ke tidak? Dia basuh kaki ni selepas sapu kepala. Itu tertib wuduk. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki sampai ke dua mata kaki. Itu ditertib. Sekarang sedang basuh kaki, kita basuh sebelah barunya. Mari syok di hati. Kepala sapu ke tidak? Sama juga mai syok di hati. Tangan sampai ke siku, basuh ke belum? Faham tak?
dia boleh berlaku seumpama ni kalau kita berwuduk selepas sudah mandi. Kita berwuduk selepas sudah mandi, bererti satu tubuh kita basuh. Apa ada ni? Satu tubuh kita basuh. Jadi kalau kita basuh muka wuduk, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, tak ada kesan pun sebab memang kita basuh. Memang satu tubuh kita basuh. Lain kalau kita berwuduk bukan selepas dia mandi. Jelah muka basuh. Tangan sampai ke siku basuh. Kepala pun basuh. Tu jelah. Kepala pun basuh. Kemudian hak sapu kepala ni, hak berkait dengan sapu kepala. Ni ada soalan hak 2 minggu lepas, sapu kepala. Soalan dari Rohana Hanafi, rukun wuduk yang keempat, sapu sebagai kepala itu wajib ke menjelati rambut hingga kena kulit kepala? Ada ustaz kata tak cukup sekadar basahkan rambut atas kepala. Mohon pencerahan. Dia sapu kepala ni bukan wajib selati rambut ni sampai kulit kepala. Sapu rambut ni saya sudah bicara dahulu, sehingga kan hanya sehelai rambut saja yang berada dalam kawasan kepala sudah memada. Sehelai rambut sudah memada. Separuh helai rambut sudah memada. Hujung kepala rambut sudah memada. Tak wajib sampai ke kulit kepala. Cuma disunatkan sapu sekalian kepala. Sapu sekalian kepala, sapu sebelah luar sahaja, bukan menyelati pun rambut. Sapu sekalian kepala kenapa? Sapu sekalian rambut ada dalam kepala, basah tangan sapu. Selati tidak. Tak ada. Nak wajib sampai air di kulit kepala. Nak sampai kulit kepala, cukuplah rambut tu. Cukur rambut, sapu kulit kepala lah. Tetapi kalau di kepala ada rambut, sehelai rambut pun sudah memada. Cuma disunatkan sapu sekalian rambut yang ada, yang tumbuh di kepala, sunat. Bukan wajib sampai ke kulit kepala atau pelik sikit tu. Tu ada soalan dahulu. Jadi sekarang ni kita balik pada soalan syok. Jadi saya jawab dah 2-3 soalan yang saya ada simpan minggu terdahulu. Selesai dah. Kita fokus kepada syok ketika berwuduk. Nanti saya akan pergi pula syok ketika menunaikan rukun-rukun solat. Sama je. Bukan sama je. Kita fokus kepada syok ketika berwuduk. Jadi dia nak basuh kaki. Tak kira basuh sebelah kaki ke apa ke, atau baru nak start, nak mula basuh kaki ke, tiba-tiba syok. Kepala sapu ke belum? Kepala sapu ke belum? Rasa-rasa sapu dah. Mungkin tak sapu dah berkali kepala. Kita kena ingat, terkadang apabila umur kita meningkat, dia ingatan kita ni begitulah. Ingatan kita begitu. Yang mana terkadang untuk memastikan tertib wuduk dijaga, tertib solat dijaga, terkadang perlu ada keluarga yang membimbing. Sampai ke umur yang meningkat, kemudian kesihatan pula tak comel, ingatan dia pula terganggu. Ni terkadang ketika berwuduk, sama juga ketika solat, untuk jaga tertib wuduk, untuk jaga tertib solat, terkadang perlu kepada yang jaga. Yang jaga. Yang bimbing. Dipanggil bimbing. Kena ada yang bimbing ketika berwuduk, ketika solat. Maka kita turut orang bimbing tu lah. Jangan pula orang bimbing beritahu dia tak mau pakai pula. Dia basuh tangan sampai ke siku, terus pada basuh kaki. Yang bimbing kata, kalau kata ayah lah, kalau kata mak lah, ayah, kepala dah sapu lagi tu tadi, basuh tangan sampai ke siku baru, terus pindah pada basuh kaki. Tulang kau orang panggil tu, tak ada tertik, kepala dah sapu. Jangan lawang lah pula, aku sapu dah. Susah tu.
Aku sapu dah. Anak kata sapu mana saya tunggu ni ayah. Ayah tak sapu lagi. Aku sapu dah. Tu biar. Tu dak dengar kata tu. Ada orang hok pesen perangai dah. Pada masa dia segar sehat pun, dia tak dengar lah. Tak dengar kata. Payah nak dengar kata. Tambahan pula kalau tegar tu, anak. Cucu. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab ayah dengan anak, datuk dengan cucu ni, ayah makan garam dahulu. Datuk makan garam dahulu. Tak boleh ikut lah. Kalau anak tegar, cucu tegar. Itu sombong dia panggil. Bila sombong pada masa segar, sombong dah. Bila masa sakit tu, dia kadang-kadang hati sombong ni, dah sebati dah seumpama tu, memang agak sukar untuk buang sifat sombong tu. Jadi sombong tu kita wajib mujahadah. Hilang sekarang. Bukan kerana kita akan tua. Tidak. Memang wajib kita hilangkan sifat sombong sekarang. Mana antara sifat sombongnya? Tidak terima kebenaran. Kenapa? Kerana datang daripada orang yang dia anggap lebih rendah. Sebab anak ni rendah. Cucu ni rendah. Dia anggap gitu. Maka ditegur tak mau pakai. Ni payah ni. Kalau begini memang payah. Kalau anak, kalau orang tua seumpama untuk dengar kata, setakat beritahu je lah. Dia tak mau turut. Tu kita tak boleh nak buat apalah. Kita tak boleh lah nak kejong. Pada kejong. Orang tua ni, orang beritahu kepala tak sapu, tak mau dengar. Pegang, sapu kepala dia. Tak dengar kata. Jangan. Betul, anak ni dia kedudukan yang lain. Ayah kedudukan yang lain. Jadi tak boleh nak memaksa lah. Cuma beritahu sajalah. Kalau tak mau turut, tu pulang pada dia lah. Ada ni. Ya, jadi kadang-kadang kita boleh berlaku jugalah. Ingatan kita tu, ada siapa kata nyanyok dah kok. Nyanyok lain. Tok Cik Na tu kata nyanyok. Jangan tukar. Nyanyok ni sudah hilang akal. Pandai nyanyok. Nyanyok ni dia tak kenal dah. Dia tak kenal dah. Hak dia nak makan, masuk mulut. Hak keluar di bawah tu selepas makan, dia kami belaka. Itu nyanyok. Faham tak? Faham tak kami? Sekarang ni, hak nak masuk mulut makanan, dia kami. Hak keluar ke bawah tahi itu pun, dia kami. Itu panggil nyanyok. Ataupun dia suka-suka nak telanjang. Orang ada pun dia suka-suka nak telanjang. Itu nyanyok. Nyanyok tak ada kewajipan dah. Solat tak wajib, wuduk tak wajib lah kalau nyanyok. Jangan salah letak. Nyanyok lain. Ini bukan nyanyok. Ingatan kurang. Nyanyok ni hilang ingatan. Tidak berakal. Itu nyanyok. Adapun faktor usia permulaan, dia panggil lemah ingatan. Itu lemah ingatan. Dia umur 40, 50, 60, 70 tu, dia ada kurang sedikit. Kalau kita nak menghafaz ke apa-apa ke, bukan nak menghafaz, kadang-kadang hak hafal-hafal terdahulu pun terkadang ada hak ingat, ada hak tak ingat. Dia sudah apa? Lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Nyanyok hilang ingatan tu lain hukum. Nyanyok dia tidak mukallaf, tak ada kewajipan solat. Jangan kita tukar gitu. Kita bicara bukan nyanyok. Lemah ingatan. Jadi lemah ingatan. Kemudian lemah. Sampai satu ketika hilang ingatan. Itu nyanyok. Hilang ingatan. Lepas tu ada komen. Nyanyok lemah ingatan. Bukan, nyanyok lain. Lemah ingatan lain. Atau ada tanya, kami tu apa? Kami ni, lah. Saya nak jawab pun tak reti. Kami ni, kucah lah kami ni. Kami dengan tangan. Ni bukan orang Terengganu ni tanya ni. Kami tu apa? Kami, orang nak makan nasi kan dia kami. Orang yang nyanyok, tahi pun dia kami. Dia, apa panggil? Terus ada komen tu, nyanyok lemah ingatan. Jangan buat gitu. Nyanyok lain. Nyanyok hilang ingatan, gugur kewajipan solat.
Adapun lemah ingatan, 50, umur 50, umur 60, umur 70, memang lemah ingatan. Tapi nyanyok bukan. Jangan tukar bimbo gitu. Jangan tukar bimbo gitu. Tu. Kami tu gaul. Gaul. Gaul kata kami. Payah juga ni guna perkataan Terengganu orang luar tak faham ni. Gaul. Jadi kena beza molek tu. Kita bicara lemah ingatan, bukan bicara nyanyok. Jangan buat sapu sekali tu. Nyanyok hilang ingatan. Kita bicara ni lemah ingatan. Jadi ketika berwuduk nak basuh kaki, tiba-tiba mari syok di hati, kepala sapu ataupun belum. Samalah tangan basuh ataupun belum. Jadi apabila syok sapu kepala ataupun belum, maka balik kepada hukum asal. Istishabul asli, kembali pada hukum asal. Asalnya sapu kepala ke tidak sapu kepala? Asalnya tidak sapu kepala. Sapu kepala tu kemudian. Bila syok sapu ataupun tidak, balik pada asal, iaitu belum sapu kepala. Maka dia kena berhenti basuh kaki. Dia wajib kena sapu kepala semula, kemudian barulah basuh kaki. Ni. Kalau dia nak basuh kaki, syok tangan sampai ke siku, basuh ke tidak? Macam sebut tadi lah. Dia berwuduk selepas daripada mandi. Seluruh tubuhnya memang basuh. Seluruh tubuh memang basuh. Jadi nak basuh kaki, tangan sampai siku basuh ke tidak? Kepala sapu, tangan basuh ke sampai ke siku. Maka dia wajib kena undur kembali tertib wuduk, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala semula, barulah sambung basuh kaki. Kalau berlaku seumpama tu ketika sedang berwuduk. Ketika sedang berwuduk. Lepas tu saya sebut kata kena buat tandaan. Adapun kalau timbul syok, sama ada sapu kepala ke tidak, beres dah. Selesai dah. Sudah dah basuh kaki. Beres dah. Wuduk selesai dah. Nak baca doa je. Baca doa tu sunat wuduk. Sunat selepas selesai berwuduk. Nak baca doa. Tapi sudah dah basuh kaki. Sudah siap-siap dah. Mari syok di hati. Kepala sapu ke tidak, tu contoh. Maka syok tersebut jangan dipedulikan. Sebab syok tersebut tidak memberi kesan kepada wuduk kita. Jadi kita pun ni masa tak lama dah ni. Masa tak lama, tinggal dalam 6 minit lagi ni. 6-7 minit lagi. Saya sebut dah tadinya kena buat catatan. Sebab nanti insyaAllah minggu hadapan saya fokus. Minggu hadapan insyaAllah saya fokus. Hak berkaitan dengan pembicaraan rukun tertib. Macam mana kalau ketika berwuduk timbul syok, dia membabitkan rukun tertib. Saya akan sekalikan dengan macam mana kalau pembicaraan rukun tertib solat ketika menunaikan rukun solat timbul syok. Rukun sebelum disempurnakan ataupun tidak. Dia bukan sama saja. Bukan sama. Jadi kena buat catatan. Yang pertama, kita bicara syok pada satu-satu rukun. Sapu kepala ataupun tidak. Tu contoh wuduk kita mudah. Syok ni satu ketika belum selesai berwuduk. Satunya syok selepas selesai berwuduk. Itu lain hukum. Satunya syok sapu kepala ataupun tidak belum selesai berwuduk. Baru nak mula basuh kaki. Ataupun basuh kaki dah separuh. Belum selesai lagi berwuduk, timbul syok. Berbeza dengan siap dah. Sudah dah basuh kaki, selesai dah berwuduk, nak berdoa selepas berwuduk, itu perkara yang disunatkan lepas berwuduk. Mari syok. Sudah dah siap dah wuduk. Mari syok. Kepala sapu ke tidak. Kalau syok selepas selesai berwuduk, syok tu tiap beri kesan. Itu jangan duk peduli. Ni. Jadi sekarang syok pada satu-satu rukun
syok tu sebelum selesai berwuduk. Satu, syok tu berlaku selepas selesai berwuduk. Itu berbeza. Ini sedang pendengar ni syok. Kalau pasti, itu bercara lain tu. Sudah wuduk sekalipun, pasti, sahih, yakin. Memang kepala tak sapu. Tu kena sapu kepala semula, basuh kaki semula. Ni hanya syok sahaja. Pasti macam mana contohnya? Sudah selesai berwuduk, tengok di tangan ada sisi. Pastilah tu. Tangan tak kata air. Itu pasti, bukan syok dah. Tu ada soalan, jika syok lepas siap wuduk bagaimana Ustaz? Di soal tu masa mana soal tak tahulah. Saya dah bicara tadi, syok ketika sedang berwuduk, syok selepas selesai berwuduk. Adapun kalau pasti, tangan basuh, kepala siap sapu, kaki basuh sudah-sudah, tengok di tangan ada sisi. Tu pasti. Tu wajib kena buang sisi, kemudian kena basuh kembali tempat sisi itu di tangan, bukan basuh satu tangan lah. Basuh di tempat sisi itu saja. Wajib kembali sapu kepala, wajib kembali basuh kaki. Tu pasti. Hak ni syok sahaja. Sama ada, contohnya, sapu kepala ataupun tidak dalam dua situasi. Yang pertama, berlakunya syok tu sebelum selesai berwuduk. Baru nak mula basuh kaki. Maka syok tersebut berkesan pada wuduk dengan bahawa tidak dihukumkan sapu kepala. Maknanya belum sapu. Maka wajib kena berhenti semula kaki tu, sapu kepala, barulah basuh kaki. Adapun kalau sudah siap-siap dah, basuh kaki sudah dah, walaupun belum berdoa, mari syok di hati, kepala sapu ke tidak, maka syok tersebut tidak berkesan. Tak wajib mengulangi kembali sapu kepala basuh, tak wajib. Atau teruskan, tak payah peduli tu. Timbul syok selepas selesai berwuduk. Kalau kita pergi pada solat pun samalah juga. Dalam solat kita syok. Satu-satu rukun yang sebelum, wajib kena kembali balik pada rukun yang kita syok, kita buat ataupun tidak. Siap dah semayang, sudah dah semayang. Siap dah semayang, sudah dah. Syok. Rukun dalam solat tadi tu. Ada yang timbul syok, buat ke tak buat, tapi beri salam dah. Syok tersebut tidak memberi kesan. Syok tersebut tidak memberi kesan sebab sudah siap dah solat, baru timbul syok. Tapi kalau syok tu timbul ketika sedang solat, maka wajib kena undur kembali kepada rukun yang disyok buat ataupun tidak. Ini berbeza syok ketika sedang berwuduk, sedang bersolat, dengan syok selepas selesai berwuduk, selepas selesai solat. Jadi insyaAllah minggu hadapan saya akan ulangi balik. Sebab pembicaraan syok pada satu-satu rukun ni, dia akan bicara ketika membicarakan rukun tertib. Sama, tertib ketika berwuduk, rukun yang ke-6. Tertib ketika solat, rukun yang ke-13 pun samalah. Dia akan bicara berkaitannya. Kalau timbul syok ketika berwuduk, ataupun syok selepas selesai berwuduk. InsyaAllah minggu hadapan mungkinlah saya lebih fokus sedikitlah, dan sidang pendengar kena ada catatan lah. Kena ada catatan sendiri. Walau kita mudah nak faham. Sebab dia ada beberapa keadaan. Syok ketika berwuduk, ketika bersolat, syok selepas selesai berwuduk, selepas selesai hukum yang berbeza. Kemudian dia ada pula syok berkaitan dengan kesempurnaan satu-satu rukun. Itu bicara lain. Nanti saya akan bicara secara tersusun lah. Tapi kena ada catatan daripada pendengar sendiri untuk sidang pendengar mudah mengikuti. Sebab keadaan yang berbeza, jadi hukum pun berbeza. Jadi perlu kepada catatan sendiri. Sebab kadang-kadang kita ni dengar saja ni, tak dah nak kejar lah. Sebab akan pagi satu masalah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita masa kepada kita, dapat kita ikuti pengajian agama dengan langit terbuka sekarang, melalui radio mana FM boleh, melalui FB pun boleh, dan Allah beri kita kekuatan untuk istiqamah dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang memberi manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.